ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan juga limpah rahmat kasih sayangnya masih lagi diberikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita duduk sekejap di atas masjid dia ni, rumah dia ni, untuk sama-sama kita beribadat, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan nikmat yang diberikan itu dengan baik dan betul. Kerana kalau kita gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan cara yang tidak betul, maka boleh jadi Allah Ta'ala boleh tarik balik nikmat yang diberikan kepada kita. Seumpama satu ibarat, kalau boleh kita buat, bila mana kita beli satu buah basikal kepada anak-anak kita, basikal itu harganya sangat mahal dan susah nak beli, payah. Kalau tak ada BT bonus tak boleh beli, sebab gaji bulanan tu tak apa cukup mana. Contoh, jadi tunggu bonus akhir tahun baru boleh beli basikal kepada anak yang kita sayang tadi. Tiba-tiba lepas pada kita beli basikal, terui pada anak kita naik basikal, buat main petang-petang dengan kawan-kawan dia, mutaligak situ sini, tak keliling kampung. Lepas pada main, tiba-tiba dia tak sipang dengan molek basikal yang kita beri. Dia hanya letak tengah panah, hujan pun hujan situ, panah pun batang panas situ, hujan panah, basikal duduk tengah, tidak dijaga dengan molek basikal yang kita beli. Basikal mahal. Lalu apa perasaan kita selaku orang yang memberikan basikal tadi? Tentu dah mari perasaan kita, tak boleh jadi lagi ni, tak boleh jadi. Tarik balik, kita pun ambil basikal tok dalam store, kunci kemahmi, tak beri dah pada anak kita tadi. Jadi ibarat gitulah Allah Ta'ala pun dengan kita. Kalau dia tengok kita ni apa namanya, dia tengok kita ni tak berapa cakna kepada apa yang telah diberikan kepada kita, lalu nikmat yang telah diberikan tadi, dia boleh tarik balik. Allah Ta'ala dia boleh tarik balik. Jadi sebelum nikmat-nikmat yang telah diberikan pada kita pada hari ini ditarik balik, moleknya kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan gunakan nikmat tersebut ke jalan yang betul. InsyaAllah pada malam ni, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sama-sama kongsikan satu hadis Nabi SAW. Hadis ni boleh jadi kita pernah dengar dah, boleh jadi, dan boleh jadi juga ada yang belum mendengarnya. Kita bacalah pada malam ni. Hadis ni dipetik daripada kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi lah, rahmatullah alaih. Lebih masyhur dengan kitab hadis 40. Biasa kita orang Melayu kita hadis 40. Jadi hadis ni ada dalam hadis 40. Kalau nak cari balik rumah lagi pun carilah hadis. Ditulis ni hadis yang ke-7. Tapi takut lain-lain versi, lain-lain pula cetakan dia, takut jadi hadis yang ke nombor berapa tak tahulah. Hadis berkaitan dengan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ni An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qal lillah
wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksud dia daripada Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Nasihat-nasihat ni. Qal, maka Nabi pun sebut, iaitulah untuk lillah, untuk Allah Ta'ala mula-mula sekali. Yang kedua, wali kitabih, untuk kitab dia, nasihat Al-Quran. Yang ketiga, wali rasulih, untuk rasul dia. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam. Yang kelima, wa 'ammatihim, dan sekalian masyarakat umat Islam, saudara-saudara kita sama-sama Muslim. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya berkaitan dengan nasihat. Agama itu nasihat. Kita faham ke mana agama itu nasihat? Biasa orang kita faham nasihat ni beri tazkirah, beri peringatan. Beri nasihat agak sikit ke adik kita tu, nasihat agak sikit ke kawan kita tu, nasihat. Maksudnya beri peringatan kau, sebut sikit dia, kita faham gitu tak. Tapi hak sebenarnya yang disebutkan dengan an-nasihah, katanya pengarang kitab Al-Wafi, syarah kepada Matan Arba'in Nawawi ni, iaitulah Dr. Mustafa Bugha. Dia karang satu kitab syarah kepada hadis ni, hadis 40 Imam Nawawi ni, nama dia kitab Al-Wafi ni. Saya bawa ni. Dia kata apa? Dr. Mustafa Bugha katanya dia nasihat-nasihat yang dimaksudkan di sini iaitulah kalimatun yu'baru biha an iradatil khair lil mansuhi lahu. Nasihat ni satu kalimah yang mana nak menggambarkan dengannya, dengan nasihat tu, iaitulah iradatul khair, naknya kebaikan kepada apa yang kita nasihatkan tadi. Nak kebaikan, itu yang dimaksudkan. Cuma dari sudut bahasa Arab sendiri, dari sudut bahasa Arabnya, nasihat-nasihat ni bermaksud al-khulus. Khulus, bukan fulus. Fulus tu duit. Khulus ni daripada perkataan khalasa. Khalasa maksud dia habis licin, khalasa. Kalau orang Arab, kalau kita pergi kedai dia nak makan nasi Arab tak? Betul lah nasi Arab hari tu habis awal. Ada berkata khalas, tak ada tu. Khalas, habis. Mana kita kena pergi kedai lain tu. Lama kan khalas dah nasi mandi kambing ada. Dia kata khalas, ada lah, kena pergi kedai lain. Tu maksudnya habis licin. Khalas. Jadi daripada khalas, khulus tu tadi, terbitnya satu perkataan lain, ikhlas. Kita sebut ikhlas. Saya ni ikhlas ni, WPT 10,000 ikhlas. Sebut nah, saya ikhlas ni. Maksud apa ikhlas? Maksudnya habis. Habis benda. Habis licin, ada dah. Niat lain kerana Allah Ta'ala aje. Tak ada niat benda-benda dah. Habis niat saya ni kerana Allah Ta'ala aje. Tu maksud ikhlas kan. Jadi boleh sebut tak ikhlas? Tak boleh sebut lain kali jangan sebut. Sebab kalau sebut tak jadi ikhlas tak jadi ikhlas dah. Sebab ikhlas ni antara kita dengan Allah Ta'ala je. Kita tak boleh nak sebut pada orang, katanya ulama. Oleh sebab itu, daripada perkataan khalasa tadi, terbitnya satu perkataan lain, ikhlas. Jadi asalnya maksud sebenar nasihat tadi al-khulus, habis. Ataupun kita boleh sebut sebagai saya suka terjemah jujur. Jujur. Nasihat ni jujur lah maksud dia. Kita berlaku jujur. Jadi kita beri nasihat pada kawan kita tu, maksudnya kita jujur dengan dia. Orang yang bila dia berkawan, dia tak beri nasihat pada kawan dia. Tak boleh, takut kawan ni lari pada dia. Orang ni tak jujur, dalam sahabat tak jujur.
Kalau dia betul-betul jujur, dia akan khabar benda yang betul-betul, salah-salah. Itu baru orang yang bersahabat dengan betul, jujur. Gitu juga orang yang berkahwin kerana jujur. Berkahwin ni ada juga kerana rupa parah wanita. Dia rasa kenang comel, kerana comel. Bukan kerana jujur sangat nak menikah. Jadi bila mana bini tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, ikut pandangmu tak boleh gitu, tak jujur tu. Kalau kita kahwin kerana betul-betul kita jujur dengan Allah, kita akan larang. Kalau tak tutup aurat, suruh tutup aurat. Jujur. Jadi kita ambil perkataan jujur. Jadi hari ni, malam ni, nak kita baca satu hadis yang Nabi sebut agama itu sebenarnya dia bersifat nasihat. Ada kejujuran dalam setiap apa saja yang disuruh dalam agama. Yang Nabi sebut dalam hadis ni ada 5 yang patut kita sebut, yang patut kita berlaku jujur kepada apa dia tu. Ada 5 yang Nabi sebut. Antaranya dengan Allah. Pertama sekali, kena jujur dengan Allah ni. Kalau mereka tak faham, nasihat ke Allah, nasihat mana nasihat ke Allah? Maksudnya jujur lah. Kita berlaku jujur dengan Allah ni macam mana? Nak khabar yang kita jujur pada Allah ni, apa? Ada. Ulama kita syarah pada hadis ni ni. Begitu juga dengan Rasul, dengan kitab. Lillah wali kitabih, dengan kitab Allah Ta'ala Quran ni, berlaku jujur ke mana? Kalau kita duk main nasihat, duk pegang dengan nasihat, kita tak akan jumpa cari maksud sebenar hadis ni. Nasihat ke Quran, nak ke nasihat ke mana? Quran tu nasihat kita, sepatutnya kita fikir logik. Sebenarnya maksud situ bukan nasihat macam kita faham. Berlaku jujur. Jujur dengan kitab Allah macam mana? Ada cara dia. Begitu juga jujur dengan Rasul. Jujur dengan pemimpin orang Islam, pemerintah kita, pemimpin kita. Siapa yang kita lantik dia sebagai ketua, kita kena bersifat jujur dengan dia. Benda salah kena khabar salah, benda betul kena khabar betul. Tak boleh susuk, tak boleh. Itu baru jujur. Dan yang terakhir, wa ammatihim, dengan sama-sama kita ni juga kena ada perasaan berlaku jujur. Ini disebut oleh Nabi. Daripada banyak-banyak ni, kalau nak syarah belaka 5 ni panjang panjang. Panjang. Dengan Allah ni jujur banyak perkara lah nak sebut Dengan kitab dia, dengan Rasul, dengan pemimpin orang Islam dan juga orang-orang Islam sendiri, banyak perkara. Kita ambil je lah daripada 5 ni, mudah sikit nak fokus. Tak banyak-banyak lagi payah pula. Kita nak fokus tak dang. Jadi kita ambil satu saja daripada 5 tadi. Iaitulah an-nasihah li kitabillah. Berlaku jujur dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Nak berlaku jujur ke mana dengan Quran? Jadi disebut oleh Dr. Mustafa Bura ni dalam syarah kitab Al-Wafi ni, dia kata wa takunu nasihatul muslim li kitabi rabbih azza wa jalla. Ada 5 nasihat seorang muslim kepada kitab Tuhan dia ni, kitab Allah Ta'ala ni, ada 5. Berlaku jujur, nak berlaku jujur ni. Iaitulah yang pertama, dia kata biqiraatihi wa hifzih. Dengan kita baca Quran tu, kitab tu, dan juga kita menghafal kitab tu. Itu baru kita jujur dengan kitab dia. Tu. Biqiraatihi wa hifzih. Yang kedua katanya Dr. Mustafa Bura, iaitulah dengan bitartilihi wa tahsinus saut biqiraatihi. Dengan kita baca Quran tu dengan tartil dan juga dengan comelnya bacaan kita. Maksudnya baca tu bacalah, tapi baca pun ada cara kok. Bukan main pakai baca je, bukan. Ada baca, iaitulah baca dengan tartil. Yang mana bacaan tartil ni tidak jumpa kalau kita ngaji. Orang tok guru kita suruh baca benda lain dengan tartil. Baca majalah dengan tartil, tak ada lagi. Baca buku-buku cerita dengan tartil, tak ada. Melainkan kalau sebut tartil tu hanya pada Quran. Tartil. Apa tartil kita sebut ni. Yang ketiganya, jujur dengan Quran ni, iaitulah dengan bitadabburi ma'ani. Dengan kita tadabbur, renung ayat-ayat Allah Ta'ala ni. 3. Tu jujur kita berlaku tu dengan Quran. Yang keempat, bittafaqquh wal amal. Dengan kita beramal dan mendalami sungguh-sungguh Quran, lalu beramal dengan Quran. 4.
Dan yang terakhir sekali, mana satu lagi? Cukup dah 5 tu. 1, 2, 3. Tak, ada satu lagi tinggal. Yang terakhir, bita'limihi lil ajyalil muslimah. Yang kelima. Iaitulah yang kelimanya, kita mengajar pula Quran ni kepada generasi-generasi umat Islam, pada anak-anak kita, pada anak-anak orang Islam juga seluruhnya. Ada 5 semua. Ini nasihat kepada kitabullah. Tengok yang pertama tadi, kata Dr. Mustafa Bura, kita kena baca Quran ni mula-mula sekali. Barulah menjadikan kita ni betul-betul jujur dengan Quran. Kenapa disuruh baca tu? Lalu disebut li'anna fi qira'atihi iktisab al-ilm wal ma'rifah. Kerana bila kita baca Quran ni, sebenarnya dalam Quran tu ada ilmu dan juga pengetahuan-pengetahuan yang mana kita tak tahu berkenaan dengan tu. Ada dalam Quran. Tak? Satu. Sebab apa kena baca Quran? Sebabnya bila mana kita baca Quran, katanya Dr. Mustafa Bura tadi, dalam Quran ni ada banyak ilmu yang kita sendiri pun tak tahu. Yang di universiti pun tak ajar benda tu, walaupun kita tahap master. Lepas ngaji diploma, degree, tak ada juga benda yang dicerita dalam Quran. Tak jumpa lagi. Lepas degree, master, tak jumpa juga lagi. Lepas master, PhD, tak jumpa juga lagi. Dalam Quran ada sebut benda yang tidak disebut di universiti. Sebab tu kena baca Quran walaupun kita PhD dah. Tu kata Dr. Mustafa Bura. Kita terjemuh secara mudahnya gitulah. Sebab apa kena baca Quran ni? Sebab ada ilmu yang tidak ada di universiti, yang tidak diajar oleh manusia-manusia lain, tapi ada dalam Quran. Sebab itulah, secerdik-cerdik mana, ni ulama sebut, secerdik-cerdik mana sekalipun kita, kalau kita tak bakar Quran, tak Quran tepi, dahulukan benda lain, kita jadi bodoh juga. Tu bahasa kasar lah sikit, tapi benda betul lah. Sebab kita ngaku kita cerdik kan, ngaku kita cerdik, kita ngaji sampai tahap PhD mana dah, habis semua negara kita raung cari ilmu, tapi Quran tak baca. Oleh sebab itu kita masih bodoh, kata ulama. Bodoh lagi. Sebab dah baca Quran. Sebab dalam Quran mudah yagilah kata rawa pun. Dalam Quran ada dah sebut benda tu. Tu. Jadi kita dah ambil Quran, kita ambil benda lain. Tak, sebab tu Allah Taala kata, tak, kalaulah qul law kana al-bahru midadan li kalimatihi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih. Kalaulah segala laut ni jadi dakwah kepada apa nama ni, jadi dakwah Allah Taala nak tulis ilmu. Segala laut atas dunia ni banyak laut. Jadi Allah Taala kata kalau semua laut atas dunia ni jadi dakwah kepada peng Allah Taala nak tulis ilmu, la nafidal bahr qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Apa jadi kalau bila mana Allah Ta'ala guna segala air laut atas dunia ni untuk tulis ilmu, nescaya tak cukup air laut yang ada atas dunia nak tulis ilmu Allah Ta'ala, dah cukup. Melainkan kering dulu air laut, tak dah habis lagi ilmu Allah Ta'ala nak tulis. Nak kata banyaknya ilmu Allah Ta'ala. Dah kat mana ada ilmu? Dalam Quran. Dalam Quran ni ada semua ilmu. Quran nampak je tebal ni, nampak je ada 6,236 ayat, tapi banyak mana ilmu lebih lagi pada 6,236 ayat. Lebih lagi. Nampak je ada 114 surah, tapi lebih lagi ilmu tu daripada 114 surah. Tu. Nah. Jadi kita dah ambil macam mana benda ni? Masyarakat kita biasa Quran ni gitulah. Taklah gobok, kalau jatuh ambil cium, tak atas kepala cium. Gitu jelah kita. Tapi segala mana kita cakna sungguh-sungguh dengan Quran. Ni persoalan. Tak? Jadi sebab tu kena baca Quran dulu. Hukum mana kena baca dulu. Lepas tu baru kita akan tahu segala ilmu yang ada dalam Quran. Jadi hari ni orang duk sibuk pasal penemuan-penemuan sains. Duk sibuk pasal banyak benda-benda baru ditemui atas dunia hari ni, yang mana sebenarnya dalam Quran sebut dah lama dah benda tu, tapi kita baru jumpa. Gitu. Macam kita baca tafsir surah Yasin kan, setiap malam Jumaat di masjid kita ni. Dalam surah Yasin yang kita baca tiap-tiap malam Jumaat tu pun sebenarnya terkandung banyak bukti-bukti bahawasanya benda hak terjadi hari ni Allah Ta'ala sebut lama dah.
Lama dah sebut. Tapi kita tak faham benda Yasin kita baca tu masalahnya. Tu jadi kita tak jumpa tu. Bila ada kajian sains sikit mari, oh hebat ni saintis ni kaji gini mana. Padahal benda tu Quran ada khabar dah. Sebab tu ulama-ulama kita tak pelik. Kalau saintis tu khabar gitu, saintis ni khabar gini, sebab kata dalam Quran ada dah benda tu. Dia baru jumpa. Tu. Nak kata hebat Quran kita ni. Nak rasa kehebatan Quran kena baca ya. Habis cerita. Lagi apa lagi? Sebab apa kena baca Quran? Kerana dia kata wa husulu taharatun nafsi. Quran ni juga kita kena baca kerana nak bersihkan nafsu kita, jiwa kita, hati kita. Sebab nafsu ni benda yang sangat degil. Degil nafsu ni. Nafsu ni ibarat budak kecil, katanya ulama. Nafsu ibarat budak kecil. Kalau kita tak turut dia, selagi itulah dia akan merengek, metok nak benda tu, nak benda ni. Kalau kita ikut area dia, paksa dah gitu lah kita. Lalu cara mana kita nak bendung nafsu kita ni, nak kekang dia ni, nak kawal dia ni? Nak bunuh dia, tak boleh bunuh. Sebab apa tak boleh bunuh nafsu? Sebab nafsu tu diri kita. Kalau kita bunuh nafsu, ibarat kita bunuh diri kita lah. Nak ikat nafsu, nak lepas laut, tak boleh. Ibarat kita lepas laut diri kita juga. Jadi nafsu benda duduk dalam tubuh kita. Setiap orang ada nafsu. Jadi cara mana nak molekkan nafsu ni, iaitulah dengan kita baca Quran, salah satunya. Tu baca Quran. Satu cerita yang kita nakal daripada tok guru kita. Disebutkan di awal penciptaan nafsu dan juga akal, Allah Ta'ala ciptakan akal, ciptakan nafsu. Lalu bila mana diciptakan dua makhluk ni, Allah Ta'ala panggil dua makhluk ni main ngadak dia. Mula-mula sekali Allah Ta'ala panggil akal. Wahai akal, mari sini. Aqbil, mari jumpa aku ni, mari sini. Lalu akal pun marilah jumpa Allah Ta'ala depan. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, man ana wa man anta. Aku ni siapa? Mu siapa dia? Akal jawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Kamu Tuhan aku dan aku ni hamba kamu yang lemah. Akal jawab gitu. Lalu Allah Ta'ala pun lepas akal, Aqbil, pergilah. Comel dah jawapan tu. Lalu Allah Ta'ala panggil nafsu pula. Mari sini nafsu, Aqbili, mari sini. Nafsu tak mari. Tak mari setabu. Duduk situ lah. Panggil sekali lagi, mari sini. Tak mari. Lalu bila mana tak mari, Allah Ta'ala tanya situ juga, man anta wa man ana. Mu siapa dia ni? Tak mau mari ni. Aku siapa dia? Lalu nafsu pun jawab pada Allah Ta'ala, anta wa ana. Kamu, aku. Dia jawab gitu. Nelang. Nafsu ni nelang jak dulu lagi, masa awal penciptaan dia lagi. Nafsu jawab gitu. Awak kamu, saya. Lalu bila mana jawapan dengar gitu, Allah Ta'ala pun ambil nafsu, selang dalam api neraka 40 tahun. Pak Tobik daripada api neraka. Tanya pula sekali lagi, man ana wa man anta. Aku ni siapa? Mu ni siapa? Nafsu jawab, anta wa ana. Jawapan sama juga. Mu aku. Nafsu jawab. Nelang lagi. Selang dalam api tak jadi. Last sekali Allah Ta'ala pelaporkan nafsu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh. Selama 40 tahun juga. Bila mana tak boleh makan, tak boleh minum, letih dia nafsu. Dia tak lagi dengan lapar, tak boleh. Dia nak makan. Bila tak makan dia letih. Bila letih Allah Ta'ala tanya dia, man ana wa man anta. Aku siapa dia, mu siapa dia? Anta rabbi wa ana abduka dhaif. Mu lah Tuhan aku ni hamba-Mu yang lemah. Aku ngaku gini sebab aku nak makan. Jadi gitu. Jadi dia ngaku juga lah sekali bila mana dipelapor oleh Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya ulama sebut, nafsu ni antara cara lain kita nak kawal dia, kita kena amalkan perut kita supaya kosong. Puasa lah. Kena puasa. Kena amalkan puasa. Barulah kita boleh bendung nafsu. Nafsu ni bahaya. Sedang jemaah sekalian, bahaya. Tok alim sekali mana sekalipun, tok lebah sekali mana sekalipun, bila berdepan dengan nafsu ni kalah.
Kalau dak kena cara. Kalau cabut, piyah cabut serban ada. Jumpa cabut. Tak payah kata apa nak. Nak lagi bila mana tak ada orang. Duduk dalam bilik seorang dia. Duduk di tempat sunyi. Tak ada apa. Orang tak nampak dah. Sebab kita ni berlaku comel sangat ni, buat benda baik sangat ni depan orang je. Belakang cerita lain pula cerita lain. Orang tak tahu benda apa kita buat. Tak. Sifat manusia gitu dah. Mana-mana sekalipun lah. Sebab itulah Imam Ghazali sebut An-nasu kulluhum halka. Manusia ni kukuk mana pun semua akan binasa. Manusia semua binasa. Halka. Illa al-alimun, kecuali orang yang pergi ngaji je, pergi dengar je tak binasa. Orang pergi dengar macam kita ni, mari dengar tak binasa lah kita. Maksudnya comel lah, pemikiran kita comel, tingkah laku kita comel. Sebab apa? Sebab kita ngaji. Islam kapo gini, kena buat gini. Illa al-alimun, orang yang pergi ngajar, orang yang mengetahui, orang alim. Wal alimun kulluhum halka. Orang alim pun binasa juga, orang kata. Masa disebut binasa juga. Illa al-amilun, kecuali orang yang beramal dengan ilmu je, yang tidak binasa. Dia pergi dengar banyak kali dah. Nadah kita habis licin dah dengan tok guru mana-mana. Habis dah. Rata-rawa dah pergi ngaji. Tapi tak beramal. Rosak juga kata Imam Ghazali, rosak. Sebab tak beramal. Ilmu nak pandu, mana kita tak beramal dengan ilmu. Jadi bila mana tak beramal, katanya Imam Ghazali dalam kata-kata yang lain, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu ni kalau tidak beramal, tanpa amal, maka ibarat buah, pokok tanpa buah. Dia kata pokok ada tak ada buah. Pokok pelang ada rumah kita, ada. Pokok duku ada, tapi tak buah. Bila tak buah ni tak ada hasil, orang tak taruh. Pokok duku, pokok pelang, tapi tak ada buah, orang tak taruh. Kerak, sebab tak ada kegunaan. Orang berilmu gitu kok, tapi tak ada amal, tak ada. Jadi bila tak ada amal, binasa juga kata Imam Ghazali, mudah je sipir dia. Wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang beramal dengan ilmu dia pun akan musnah juga, rosak juga, binasa juga. Sebab apa tu? Sebab kalau dia tak ikhlas dalam beramal. Orang yang ikhlas sahaja boleh selamat, kata Imam Ghazali. Ilmu ada tak jadi ke? Ada amal. Amal dah ni, amal pun tak kira juga kalau tak ikhlas. Kena ikhlas lah jawapan dia. Jadi gitu kesimpulannya. Nah. Oleh sebab itu, nak ikhlas tu mari mana? Kena taharatun nafsi, kena bersih dulu. Hati nafsu kita ni kena bersih. Cara mana? Baca Quran, kata Dr. Mustafa Bara. Baca Quran, cara lainnya. Baca Quran. Sebab itu dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah oleh kamu dengan mengingati Allah, bizikrillah tatmainnul qulub, boleh menenangkan hati. Katanya ulama, bizikrillah situ juga boleh ditafsirkan dengan baca Quran, bizikrillah. Sebab Quran ni pun zikir pada Allah Ta'ala juga. Bila kita baca Quran, kita akan ingat pada Allah Ta'ala. Ada lagi orang baca Quran ingat ke akademi fantasi? Tak ada. Ya akan ingat Allah Ta'ala. Itu. Jadi oleh sebab itu baca Quran kerana kita nak bersihkan hati kita. Dan terakhir katanya Dr. Musa Bara, apa kena baca Quran? Wa ziyaratut taqwa, nak menambahkan ketakwaan. Takwa tak akan tambah selagi mana kita nafsu kita tak bendung. Jadi kena bendung nafsu. Bila mana nafsu kita comel, barulah ketakwaan kita akan bertambah. Tu. Nah. Habis itu. Jadi kena baca Quran dulu mula-mula, baru kita dikira jujur dengan Al-Quran. Yang kedua, bitartilihi wa tahsinus saut biqiraatih. Kita nak jujur dengan Quran, kita kena baca Quran tu comel dah, tapi baca dengan peraturan dia. Quran diturunkan bukan setakat ayat saja, bukan. Tapi Quran diturun berserta dengan peraturan dia. Nak baca ada peraturan dia. Tak boleh baca bahan gambar, tak boleh. Nak baca Quran macam baca sinar harian, tak boleh. Nak baca Quran macam baca buku cerita, tak boleh. Dia ada peraturan dia nak baca Quran. Ada tajwid dia, ada wakah dia, ada ibtidak dia. Tu.
Itu peraturan dia. Jadi tartil disebut bitartilihi. Kita baca Al-Quran dengan tartil. Satu hari orang tanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kita kena tahu juga, Sayyidina Ali ni orang yang sangat bijaksana lah. Banyak kata-kata hikmah Sayyidina Ali. Orang hipung bukukan pula pada masa ni. Ada kita jumpa sehingga 300 kata-kata hikmah Sayyidina Ali. Ada 400 kata-kata hikmah Sayyidina Ali. Orang hipung. Sayyidina Ali ni sebab apa dia jadi bijak sangat tu? Pada sahabat lain bijak juga. Cuma dia lebih sikit sebab dia duduk rapat dengan Nabi. Dia duduk rapat dengan Nabi. Dia ni natu Nabi. Jadi banyak hal keadaan dia banyak dengan Nabi. Jadi banyak ilmu lain yang orang tak tahu, Sayyidina Ali tahu. Tak. Ini bukan bab Syiah Mereka kata, oh ini Ali ni Syiah. Tu Syiah tu bab lain pula tu. Jangan kita dengar Ali je Syiah, Ali bukan gitu kok. Syiah tu cerita lain pula. Syiah tu dia seleweng kot lain pula. Terlalu sangat dah tu memuja-muja Ali sehingga menganggap Ali sebagai ilah, Tuhan dah jadi. Sehingga menganggap Ali ni lebih pada Nabi dah pula. Sepatutnya menurut kata Syiah, sepatutnya wahyu ni turun pada Sayyidina Ali ni. Allah Ta'ala salah gitu turun pada Nabi Muhammad. Jadi sepatutnya Sayyidina Ali jadi Nabi. Sampai tahap tu tak boleh tu Syiah. Ni kita nak sebut Ali ni orang bijak je. Sekadar tu lah. Bijak pada Nabi dah, Nabi bijak lagi pada dia. Nabi ajar dia. Kena sebut gitu baru teguh akidah kita. Satu hari orang tanya Sayyidina Ali, "Ya Ali, apakah makna tartil ni?" Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Warattilil Quran tartila." Kamu kena baca Quran dengan tartil. Lalu orang tanya Sayyidina Ali, "Apa makna tartil sini ni, wahai Sayyidina Ali?" Sayyidina Ali kata, "Tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Kamu baca Quran dengan mentajwidkan setiap huruf-huruf dia. Huruf Quran ada 28, ada kata 27, ada kata 29. Jadi semua huruf tu kena baca dengan tajwid. Tajwid huruf. Huruf ni dia ada sifat dia. Setiap huruf alif, ba, ta tu ada sifat dia. Sifat yang asli, sifat yang mendatang. Bagi kat tu pula. Sifat asli ni sifat hak asal pada dia. Nipih, warna, tak tebal ke dia, gitu. Sifat yang mendatang ni ada keadaan-keadaan dia jadi tinggi sikit sebutan dia. Ada jadi isti'la, ada jadi istifa. Itu sifat yang mendatang dia. Tak. Sifat asal dia makhraj dia tu lah. Keluar kot mana makhraj dia. Kalau kita sebut mim ni di bibir. Bibir. Di bibir ni ada dua. Kita kata bibir ni ada dua. Bibir basah se, bibir kering se. Bibir kering huruf mana, bibir basah huruf mana? Pulak dah. Nampak bibir ada se je, rupa ada dua. Bibir kering se, bibir basah se. Hak mana basah, hak mana kering ni? Hak basahnya hak dalang lah. Hak dalang. Hak kering, hak luar ni. Hak orang puang kita pakai lecu tu lah. Tu bibir kering. Orang puang tak pakai lecu di bibir basah. Bibir basah ni hak dalang. Hak dalang. Huruf Quran yang terbit daripada bibir basah, huruf apa dia? Huruf mim. Mim. Mim ni dia terbit daripada bibir basah dalang. Orang tak sebut mim. Mim tak sebut mim. Bibir yang dalang. Bibir yang kering, bibir hak orang pakai lecu ni, luar ni, bibir huruf mana? Huruf ba. Huruf ba. Orang tak sebut ba. Dia kena kapit hak kering ni, ba. Itu dia panggil sifat asli dia, makhraj dia. Sifat yang mendatang tu ada kalanya, contohnya mim ni kita kena tutup rapat. Mim. Ada kala kita kena buka sikit. Itu sifat mendatang dia. Bila mana ikhfa syafawi kena buka sikit. Bila mana masa izhar syafawi kena tutup rapat. Tu. Itu sifat yang mendatang. Jadi hak ni kena belaka. Barulah jadi tartil, kata Sayyidina Ali. Tajwidul huruf. Yang kedua, maksud tartil kata Sayyidina Ali, iaitulah wa ma'rifatul wuquf. Kita tahu kat mana stesen nak berhenti. Baca Quran ada stesen juga. Bukan naik bas je ada stesen, naik kereta api ada stesen, naik kapal terbang ada stesen. Baca Quran pun kena ada stesen juga. Sebab itu kita kata tadi, bila mana kita baca Quran tak sama dengan kita baca akhbar harian, tak sama. Dengan buku cerita tak sama, dengan novel tak sama.
Sebab Quran dia kena ada cara, iaitulah tak boleh baca nak ikut kita berhenti kat mana, tak boleh. Ikut mana kita nak berhenti kat mana-mana, nak potong kat mana, tak boleh. Dia ada dah wakaf yang dibenarkan, wakaf yang tidak dibenarkan. Wakaf ni maksudnya kita berhenti. Wakaf, berhenti, ibtidak, nak mula. Jadi benda ni kena ada dalam kepala kita masa kita baca Quran. Barulah lengkap maksud nasihat kepada kitab Allah tadi. Kita nak berhenti kat mana baca ni. Jadi kita kena cadang. Aku dah nafas ni, berhenti sini lah. Tapi molek dok sini ni. Tanya ustaz, molek dok ni ustaz, saya nak berhenti sini. Kalau ustaz kata molek, botol situ. Berhenti. Ataupun kita nak baca Quran mengikut wakaf yang telah pun dibuat oleh ulama. Kan dia ada jim, ada mim, ada sok lanya, ada qaf lanya, boleh juga. Tapi takut kita tak dan sampai situ tak ada nafas. Jadi bila tak ada nafas tu, molek kita cadanglah nak kerak kat mana. Itu panggil wakaf. Nak mula balik ibtidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Alhamdulillah tu ibtidak dipanggil. Jadi situ. Ada dua-dua tu, tajwid dengan wakaf tadi, tahu wakaf kat mana, stesen tadi, baru dikira kita baca Quran dengan tartil. Tu kata Imam kata Sayyidina Ali. Yang kedua, jadi wajib kita baca Quran dengan tajwid, wajib. Katanya Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitab dia Muqaddimah Al-Jazariyah, dia sebut dalam matan dia nama Muqaddimah Al-Jazariyah. Imam Ibnu Al-Jazari ni seorang tokoh yang sangat hebat dalam bidang Quran lah. Bila sebut Quran kok, qiraat kok, ada dua tokoh yang masyhur, iaitulah Imam Jazari, Imam Syatibi. Ni Imam Jazari. Imam Jazari sebut mana? Dia kata wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Baca Quran dengan tajwid satu perkara yang hatmun lazim, perkara yang lazim, yang wajib. Wajib baca Quran dengan tajwid. Man lam yujawwidil Qur'an asim. Siapa yang baca Quran dengan tidak bertajwid, dia dapat dosa. Dapat dosa. Jangan kita ingat kita curi dapat dosa saja. Baca Quran pun ada dosa juga. Ada dosa. Tapi besar kecil tu lah. Ada beza dia lah. Tapi ada dosa. Oleh sebab itu kita kena pergi belajar Quran, kemah molek tajwid kita, sampai kita boleh baca Quran dengan comel. Barulah kita sampai jujur dengan Quran tu tartil. Yang ketiga, tadabbur. Jujur dengan Quran bermaksud kita kena hayati makna dia. Saya cadang semua sini. Bila mana kita baca Quran, tolong letaklah sebelah kita tafsir. Baca ayat pertama surah Isra', belek surah Isra', tengok apa makna dia. Ataupun nak mudah lagi, belilah, bacalah Quran yang memang dah ada dah tafsir bawah dia, tafsir prakata, baca tu. Biar kita boleh faham molek makna dia. Faham makna telah melengkapkan syarat yang ketiga dalam kita nak jujur pada Quran. 3. Yang keempat, syarat yang keempat kita nak berlaku jujur dengan Quran, katanya Dr. Mustafa Bugha, iaitulah dengan kita bita'limih li ajyali al-muslimah. Kita ajar Quran ni pada anak-anak generasi orang Islam. Anak kita lah mula-mula sekali. Bila anak kita reti, kita ajar pula pada anak orang lain. Tak. Hari ni kesilapan besar umat Islam kita hari ni, anak dia tapi dia tak ajar Quran. Dia bagi orang lain tolong ajar Quran. Gitu pula dah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita tak apa pandai, jadi kita bagi orang lebih pandai. Comel. Bagus dari sudut tu. Maknanya dia tak bijak. Jadi ada setengah orang dia ego, tambah harta pada pusat-pusat tahfiz, guru-guru Quran, dia nak ajar sendiri. Yang dia ni tak pergi ngaji Quran. Tak, jadi nak ajar ke mana tak? Macam ibarat ketang memimpin anaknya nak berjalan. Ketang ni jalan sengit tak? Nak ajar anak jalan betul, tak boleh lah. Jadi kita kena ngaji dulu, ngaji Quran. Bila kita reti, pandai molek, kita ajar anak kita. Kalau kita masih lagi tak belajar, masa muda kita tak dah nak belajar, jadi anak kita serah pada orang lain dulu. Kita pun kena pergi jugalah belajar. Bukan atas anak saja tak. Hari ni orang atas anak je. Agilah salang ayah beres. Pukul 10 ayah mari lah. Ayah pergi kedai kopi, makan roti jana, minum air teh, tarik. Habis tengok televisyen apa semua. Pukul 10 lah dia ambil anak. Tak mengaji pula anak. Jadi balik. Sepatut ayah tu kena geretek masuk. Tak apalah kalau tak mau masuk sekali dengan anak pun kelas, cari kelas dewasa. Kelas dewasa. Cari kelas kita, suku. Ngajilah kita. Sampai kita pandai. Lepas tu kita ajar pula anak kita. Sebab Nabi sebut dah, haqqul waladu ala walidih
Antaranya kena yu'allimahul Quran. Hak seorang anak di atas batang tubuh ayah dia, iaitulah ayah dia kena ajar pada anak dia tu Quran. Kena ajar. Kena ajar. Ayah sendiri. Bukan kata ayah tu atau pada orang lain ajar, bukan. Jadi kena faham situ. Nah. Jadi yang terakhir sekali kena beramal dengan Quran. Syarat yang kelima kena beramal dengan Quran. Jadi Dr. Mustafa Bura dia tak beramal ni last sekali dalam syarat kita jujur dengan Quran, supaya bila mana kita buat dah pak-pak tadi, bila mana kita buat dah pak-pak yang di atas tadi, itu pun telah dikira kita beramal dengan Quran. Kerana kita buat belaka dah. Baca dengan comel, baca dah. Lepas tu tadabbur, makna tadabbur dah. Hayati. Lepas tu yang ketiga tadi, apa nama ni? Ajar anak, ajar dah. Beramal dah tu. Oleh sebab itu ambil lah maksud hadis pada malam ni, ad-dinun nasihah, nasihat agama itu nasihat kepada siapa? Iaitulah kepada Quran antaranya. Jadi Quran ada nasihat, iaitu kita kena berlaku jujur dengan Quran dengan 5 syarat yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Bura kepada kita pada malam ni. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kita. InsyaAllah aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.